Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit berkaitan tentang produk yang ingin kami jual. Untuk pengetahuan semua, produk yang ingin kami jual ialah keropok amplang yang berasal daripada negeri Sabah di daerah Tawau. Keropok ini diperbuat daripada ikan-ikan yang segar. Mereka bukan sahaja menggunakan ikan yang segar, tetapi mereka juga menggunakan tepung tebu dan pelbagai rempah pilihan. Kenapa saya katakan mereka menggunakan pelbagai rempah pilihan? Kerana pada hari ini terdapat pelbagai jenis perisa dalam keropok amplang. Bukan dua jenis sahaja tetapi pelbagai. Tetapi walaupun mereka telah menghasilkan pelbagai jenis perisa udang masih lagi menjadi pilihan utama masyarakat pada hari ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang masalah pelanggan dan keperluan pasaran berdasarkan slide ini. Pertama, dari segi masalah pelanggan yang sering menghadapi kesukaran untuk membuat pilihan kerana terlalu banyak produk yang terdapat di pasaran. Keadaan ini menyebabkan pelanggan menjadi keliru dan ragu sebelum membuat keputusan pembelian. Justru pelanggan juga tidak dapat memastikan kualiti sebenar produk sebelum membeli dan ini menimbulkan kebimbangan sama ada produk tersebut benar-benar berbaloi dengan harga yang dibayar. Disebabkan masalah ini, wujudlah keperluan pasaran. Antaranya ialah pelanggan memerlukan maklumat produk yang jelas dan telus supaya mereka lebih yakin untuk membeli produk. Seterusnya, harga produk mestilah berbaloi dengan kualiti dan kuantiti yang ditawarkan. Selain itu, perkhidmatan yang mesra dan boleh dipercayai juga sangat penting bagi membina keyakinan pelanggan. Kesimpulannya, dengan memahami masalah dan keperluan ini, perniagaan dapat menyediakan penyelesaian yang lebih tepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Saya akan membentangkan peluang perniagaan. Peluang perniagaan yang pertama adalah permintaan pasaran tinggi. Amplang merupakan snack tradisional yang masih mendapat permintaan tinggi di kalangan masyarakat dan juga digemari oleh orang ramai. Bukan saja kanak-kanak, malah orang dewasa juga. Selain itu, peluang perniagaan iaitu jangka hayat panjang. Amplang tahan lama 2 hingga ke 6 bulan jika disimpan betul-betul. Selain itu, kami juga membuka gerai di Dewan Deta Putra yang berlangsung selama 2 hari iaitu 12 hingga 13 Disember dan kami juga mempromosikan produk kami di platform media sosial untuk meluaskan pasaran. Trend pasaran terkini menunjukkan bahawa perniagaan amplang mempunyai potensi yang sangat positif dan terus berkembang seiring dengan perubahan cita rasa pengguna, di mana permintaan domestik semakin meningkat khususnya semasa musim perayaan apabila amplang menjadi pilihan utama sebagai snack dan buah tangan. Perkembangan ini turut diperkukuhkan oleh sokongan jualan dalam talian melalui platform e-dagang dan media sosial yang memudahkan capaian kepada pelanggan dari pelbagai lokasi tanpa had geografi. Selain itu, minat pengguna terhadap snack tradisional berasaskan ikan semakin meningkat kerana ia dianggap lebih unik, mempunyai nilai warisan serta sesuai dengan trend penggunaan yang menghargai produk tempatan. Inovasi dari segi variasi rasa seperti pedas, keju atau undang, saiz pembungkusan yang lebih fleksibel serta penjenamaan moden yang menarik telah membantu produk amplang menembusi pasaran yang lebih luas, termasuk pasaran pelancongan sebagai produk oleh-oleh dan berpotensi untuk dikembangkan ke peringkat ekspor. Secara keseluruhan, amplang serari dengan pertumbuhan industri snack yang semakin kompetitif dan dinamik, sekaligus menjadikan peluang perniagaan yang relevan, mampan dan berdaya saing sekiranya diusahakan dengan menitikberatkan kualiti produk, konsistensi pengeluaran serta strategi pemasaran yang berkesan. Saya akan menerangkan daya saing utama bagi perniagaan kami.
Yang pertama ialah kualiti bahan mentah seperti penggunaan ikan segar dan berkualiti tinggi menghasilkan rasa dan tekstur yang lebih baik. Yang kedua adalah harga lebih berdaya saing. Contohnya menawarkan harga yang setimpal dengan kualiti atau lebih berpatutan berbanding perniagaan amplang yang lain. Yang ketiga adalah strategi pemasaran, penggunaan media sosial, jualan dalam talian, dan promosi kreatif membantu produk lebih dikenali berbanding amplang yang lain. Kesimpulannya, daya saing utama perniagaan amplang terletak pada keunikan rasa, kualiti produk, inovasi, dan strategi pemasaran yang membezakannya daripada perniagaan amplang yang lain. Saya akan membentangkan faktor perniagaan lebih baik dari pesaing. Untuk pertama, produk autentik dari Sabah. Ianya rasa asli dan tradisional yang suka ditiru pesaing. Yang kedua, kualiti tinggi dan rasa unik. Ianya menonjol berbanding snack biasa di pasaran. Yang ketiga, nilai budaya dan identiti tempatan. Ianya tarikan kuat kepada pelancong dan pembeli dari luar Sabah. Dan terakhir sekali, pembayaran mudah. Ianya boleh digunakan QR Pay, online banking, atau tunai. Okay, we're going to talk about business model canvas. One of the points that we did is key partners, which is strategic partners for co-branded products and services. Other than that, we have suppliers preparing supplies for the product, which is amplang snacks, sotong, dan udang that we had. After that, we have distribution partners where they can easily deliver the packaging product amplang snack. And not only that, we have marketing and promo partners where they are able to promote the product. Besides that, we have key activities. One of the key activities that we did is in order to get customers' attention to our product and operate the business properly. Besides that, we have key resources. One of the key resources we had is high quality amplang snack, authentic taste, original flavor from Sabah, which amplang snacks are actually from Sabah, and very traditional based snack from Sabah. To continue the presentation of business model canvas part. First is value proposition. The problem we solve here is we help customer to reduce their time and energy. They don't need to create amplang by themselves. They just need to buy it from us. Now, the benefit is our product is easy to get and very affordable. We also have a very good quality. Customer relationship. How do we attract customer? We attract customer through online promotion, through social media like TikTok, IG, or Facebook. We also attract customer through word of mouth and also a free trial. Customer segment. In terms of online, we focus more on university student or outsider. By the way, what I mean outsider is people who live outside the university. We also include the office worker and people who love the snack. Customer characteristic demography. We look based on their age, gender, income level, and occupation. Psychographic. We also look based on their lifestyle, interest, and value. Cost structure. Our first main thing in our cost structure is amplang snacks. Amplang snacks, since it was an authentic snack from Sabah. We need a lot amount of amplang snack to be bought in. Our cost structure also include booth store and marketing expense. Payment. In terms of payment, we use QR payment, online banking, and cash payment. Revenue stream. Our revenue stream includes sale through booth, kiosk, or shop, online sale. We also have a different flavor for each amplang snack and customized packing. We also increase our sale during event like Christmas like that, and also we have
do an online sell and order via social media. Potensi perkembangan dari segi keuangan bagi jualan produk sedia ada seperti amplang dan minuman adalah baik kerana produk ini mempunyai permintaan yang stabil dalam kalangan pelanggan setempat. Dengan kos pengeluaran yang rendah dan penggunaan bahan mentah yang mudah diperoleh, usahawan dapat mengawal perbelanjaan dan mengekalkan keuntungan secara berterusan. Peningkatan pendapatan boleh dicapai melalui penambahan jumlah jualan harian, pengurusan stok yang lebih sistematik, serta promosi ringkas seperti tawaran combo atau jualan berulang kepada pelanggan tetap. Selain itu, pengurusan keuangan yang teratur seperti pencatatan hasil jualan dan kos operasi membantu usahawan menilai keuntungan sebenar. Oleh itu, menjadi perniagaan ini berpotensi menjadi sumber pendapatan yang stabil walaupun dijalankan pada skala kecil. Akhir sekali saya akan membentangkan potensi perniagaan kami untuk perkembangan dari segi operasi. Perniagaan keropok amplang ini mempunyai potensi operasi yang baik kerana proses jualnya mudah, ringkas dan sistematik. Operasi ini boleh dipertingkatkan dengan perancangan stok yang lebih teratur mengikut permintaan pelanggan, terutamanya pada waktu puncak belajar dan semasa acara tertentu. Selain itu, operasi perniagaan juga boleh diperkembangkan dengan menambah lokasi jualan, contohnya di kafeteria universiti, gerai sementara atau kawasan tumpuan pelajar. Pembahagian tugas yang jelas antara ahli kumpulan seperti pengurusan stok, jualan dan kewangan dapat meningkatkan kecakapan operasi. Penggunaan media sosial serta sistem tempahan ringkas seperti WhatsApp atau Google Form turut membantu melancarkan operasi dan mengurangkan kesilapan semasa urus jual beli. Kesimpulannya, dengan pengurusan operasi yang teratur dan strategik yang sesuai, perniagaan keropok amplang ini mempunyai potensi untuk berkembang secara berperingkat dan mampan. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.